Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat 196 dari surah Al-Baqarah. Dan hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Dari ayat pendek ini, umat Islam disyariatkan untuk mengerjakan haji dan umrah sebagai salah satu amalan yang wajib bagi menyempurnakan rukun Islam. Bercakap tentang haji dan umrah, sudah tentu tumpuan kita ke arah Baitullah atau Makkah Mukarramah. Inilah tajuk pilihan saya untuk membincangkan tentang sejarah kota Mekah, masjid pertama, rumah Allah yang pertama dibina yang terletak di Mekah. Mekah, kota suci umat Islam yang memaparkan perjuangan dan peninggalan jejak langkah para Rasul Allah. Di sini juga turunnya sirah dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Mekah disebut banyak kali untuk menunjukkan kemuliaan bumi pilihan Allah. Ada beberapa nama Mekah yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Mekah itu sendiri bermaksud membinasakan atau mengurangkan. Dinamakan Mekah kepada tanah haram kerana Mekah mengurang atau menghapuskan dosa orang yang datang kepadanya. Di dalam Al-Quran, Mekah juga disebut sebagai Bakkah yang membawa maksud memecah, mencari, menunduk. Ummul Qura, ibu kampung. Al-Balad yang bermaksud negeri. Al-Baldah bermaksud negeri. Al-Balul Almin, negeri yang aman. Haraman Aminah, tanah haram yang aman. Ma'ad, tempat kembali. Al-Qaryah, kampung, dan Al-Masjidil Haram bermaksud masjid suci. Mekah terletak di bahagian barat negara Arab Saudi, di bumi Hijaz, suatu lembah yang dikelilingi oleh bukit bukau di semua penjurunya. Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita, lahir dan dibesarkan di bahagian Al-Malah sehinggalah baginda berhijrah ke Madinah. Jika kita lihat dari latar belakang sejarah Mekah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 96, ayat ini menunjukkan Baitullah adalah rumah terawal yang ada di muka bumi. Para ulama sepakat mengatakan bahawa sewaktu Allah menurunkan Adam, Hawa dan Iblis ke bumi, maka Allah telah membina rumah ibadat untuk manusia. Kedudukan Baitullah bertepatan dengan kedudukan Baitul Ma'mur, iaitu di langit, tempat terawal malaikat bertawaf sepanjang masa. Ini membuktikan bahawa Baitullah atau Kaabah telah didirikan sejak pada zaman Nabi Adam lagi. Sebahagian besar ulama berpendapat Baitullah dibina oleh para malaikat. Sebahagian lagi berpendapat ia dibina oleh Nabi Adam. Allah telah mengutuskan dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangunkan semula Kaabah setelah ianya hilang dan lenyap di muka bumi. Peristiwa ini dikaitkan dengan peristiwa banjir besar sewaktu Nabi Nuh alaihissalam. Surah Al-Baqarah ayat 125 telah menjelaskan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membersihkan Baitullah. Sementara surah Al-Baqarah ayat 127 pula menjelaskan akan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail untuk membangunkan semula Baitullah di atas bekas Kaabah yang asal. Nabi Ibrahim yang dikenali sebagai seorang Muslim yang hanif, bermaksud taat akan perintah Allah, telah diperintahkan untuk datang ke Mekah bagi mendirikan semula Kaabah. Di Mesir, baginda telah berkahwin dengan Siti Hajar dan dikurniakan seorang anak lelaki, Nabi Ismail alaihissalam. Pembinaan semula Kaabah dipandu oleh Jibril alaihissalam. Ianya menjadi petunjuk dan arah lokasi yang tepat. Peninggalan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di lembah Gersang yang tiada tumbuhan menjadi latar belakang kepada ibadah haji dan umrah. Inilah kekuatan tauhid Siti Hajar yang faham apa yang terjadi adalah perintah Allah. Siti Hajar yakin bahawa Allah
pasti menjaga mereka. Siti Hajar berlari di antara dua bukit Safa dan Marwah, yang mana kita lakukan ibadah yang dinamakan sa'i di dalam rukun haji dan umrah. Siti Hajar berlari 7 kali berulang-alik di antara Safa dan Marwah untuk mencari air dan bantuan. Akhirnya kembali ke tempat anaknya dan melihat munculnya air Zam-Zam daripada bumi. Peristiwa inilah faktor penting pembangunan kota Mekah dan datangnya Bani Jurhum untuk mendapatkan air. Sejak dari itu, muncul kemah-kemah yang kemudian menjadi penempatan di sekitar Kaabah. Dari sinilah titik perubahan dari lembah gersang ke kota Mekah. Setelah Nabi Ismail alaihi salam meningkat remaja, Nabi Ibrahim datang semula ke Mekah. Datang atas perintah Allah untuk mendirikan Kaabah dengan bantuan Nabi Ismail. Jelas bahawa tujuan Nabi Ismail ditempatkan di lembah gersang tersebut adalah untuk sama-sama membangunkan semula Baitullah bersama ayahandanya. Nabi Ibrahim telah berdoa agar penduduk Mekah diberikan rezeki seperti buah-buahan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan surah Ibrahim. Kini, pelbagai buah-buahan datang daripada pedagang-pedagang. Keberkatan doa Nabi Ibrahim dapat kita sama-sama rasakan hingga ke hari ini. Begitulah secara ringkas yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kota Mekah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.